الله وبركاته. الحمد لله القائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin Jumaat yang dirahmati Allah, saya menyuruh agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit. Semoga khutbah ini memberi manfaat buat kita semua. Pada hari ini khatib mengajak semua hadirin agar menghayati khutbah yang bertajuk Saat Kegemilangan Islam. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, realiti pada hari ini umat Islam di beberapa buah negara sedang mengalami siri-siri kekalahan, kemusnahan, kehancuran dan kematian. Penghinaan dan penindasan yang berlanjutan tanpa penghujungnya. Adakah sebegini takdirnya sampai bila-bila yang mesti kita tempuhi dan lalui tatkala menuju tuanya dunia ini? Adakah kita memang lebih rendah berbanding umat Islam terawal dan sebelum kita? Jawapannya tidak sama sekali. Segala musibah yang melanda umat Islam pada saat ini hanyalah bersifat ujian lagi sementara, sampai masanya umat Islam akan kembali gemilang, bahkan menjadi umat Islam pada akhir zaman. Begitu besar keistimewaannya. Ayuh kita ambil tahu sebahagiannya. Yang pertama, keadilan khilafah akan muncul kembali. Sebuah hadis daripada yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, zaman kenabian akan terus berlangsung pada kamu sehingga ke tempoh yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dia akan mengangkatnya. Setelah itu akan berlangsung masa khilafah, berteraskan kenabian sehingga ke tempoh yang dikehendakinya sebelum diangkat. Selepas itu datang pula masa kerajaan yang saling menggigit sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Menyusul selepas itu datang pula masa penguasa yang mendominasi sehingga ke tempoh yang dikehendakinya. Dan setelah itu kembali semula masa khilafah, berteraskan kenabian. Huzaifah berkata, sampai di situ Nabi diam. Perasan atau tidak, sebenarnya kegemilangan khilafah Islam yang terakhir, iaitu khilafah Utsmaniyah, baru saja berakhir sekitar tahun 1924. Bermakna tidak lebih 100 tahun yang lalu sahaja. Walhal masyarakat barat yang berbangga dengan tamadun Rom mereka mengambil masa lebih daripada 1000 tahun untuk menjadi seperti sekarang. Empayar Rom jatuh pada tahun 476 Masihi. Barat bangkit dan membangunkan negara mereka semula sebagai kuasa kolonial sekitar tahun 1770. Dan yang kedua, Islam akan dikenali di setiap manusia. Hadis riwayat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar wa la yatruku Allah baita madar wa la wabar illa adkhalahu Allah hadha ad-din bi'azzi azizin aw bizulli zalil.
Agama ini akan sampai ke mana-mana tempat, yang sampai malam dan siang. Sekali-kali Allah tidak akan membiarkan rumah maupun kemah, melainkan Allah akan masukkan ke dalamnya agama, sama ada dengan kemuliaan atau kehinaan. Benarkah pada saat ini masih ada manusia di sana sini yang belum dengar apalagi yang kenal tentang Islam? Jika begitu, laksanakanlah sebaiknya tanggungjawab dan peranan kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Apa yang terjadi di Palestin daripada awal sehingga kini menjadi salah satu peristiwa yang menyebabkan lebih ramai manusia mencari makna Islam yang sebenar. Dan yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Memetik daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, demi jiwaku di tangannya, semakin hampir saat turun kepada kamu Isa bin Maryam sebagai penguasa yang adil. Beliau memecahkan salib, membunuh khinzir dan menghapuskan jizyah. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan yang keempat, umat Islam menjadi umat yang kaya raya. Hal ini sebagaimana di dalam sambungan daripada hadis Nabi tentang Isa turun ke bumi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, harta kekayaan pada ketika itu melimpah ruah sehingga tiada seorang pun yang mengambilnya, sehingga kan satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut Qadhi bin Iyad di dalam syarah Muslim, maksudnya pahala sujud adalah lebih baik daripada pahala sedekah walaupun sebanyak dunia dan seisinya. Hal ini kerana pada ketika itu kekayaan begitu melimpah sehingga tiada lagi orang yang tamak halaba, dan tiada lagi jihad yang memerlukan sumbangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan berita-berita kejayaan besar, keistimewaan yang bersifat maknawi. Berikut pula boleh jadi lebih besar maknanya untuk diri kita. Dan yang kelima, boleh mendapat mimpi yang benar. Memetik daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kiamat semakin dekat, mimpi seorang mukmin menjadi seakan-akan tidak berdusta lagi. Orang yang paling benar mimpinya ialah orang yang paling jujur kata-katanya. Mimpi seorang muslim ialah sebahagian daripada 45 bahagian kenabian. Dan yang keenam, Nabi SAW mengakui cinta kita sebagai umatnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengisytiharkan, min asyaddi ummati li hubban nas yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahli wa mali. Umatku yang paling mencintaiku ialah suatu kelompok yang datang selepasku nanti. Ada di antara mereka sampai berangan-angan untuk melihat aku, walaupun dengan menggadai ahli keluarga dan harta bendanya. Dan yang ketujuh, Nabi SAW merindui kita. Memetik daripada sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, aku teringin kalau dapat berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat pun membalas, bukankah kami teman-temanmu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, kamu sahabatku, temanku ialah mereka yang belum ada lagi sekarang. Dan yang ke-8, sahabat Nabi mengagumi iman kita. Memetik daripada Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk bersama Abdullah bin Mas'ud. Kami berbincang tentang sahabat Nabi dan jasa-jasa mereka. Lantas beliau berkata, sungguh hal Muhammad sebenarnya begitu jelas bagi sesiapa yang melihatnya. Namun sungguh tiada orang yang lebih baik imannya daripada orang yang beriman secara ghaib. Beliau pun membaca ayat 1 sehingga ayat yang ketiga surah Al-Baqarah. Kitalah orang yang beriman dengan Nabi secara ghaib, yakni tanpa melihat susuk tubuh baginda Nabi SAW. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain. Dan yang ke-9, Nabi SAW mengagumi iman kita. Diriwayatkan suatu hari sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah terdapat orang yang lebih besar pahalanya daripada kami? Kami beriman denganmu dan mengikutimu.
Nabi membalas, maka apa yang boleh menghalang kamu lagi, sedangkan Rasulullah ada dalam kalangan kamu dan wahyu dari langit turun secara langsung kepada kamu. Bahkan ada kaum yang datang selepas kamu, mereka menerima Al-Quran dalam bentuk kitab, namun mereka tetap beriman dan beramal dengannya. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripada kamu. Mereka lah orang yang lebih besar pahala daripada kamu. Masya Allah. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, demikian sebahagian keistimewaan yang Allah peruntukkan kepada kita yang hidup pada akhir zaman. Tinggal lagi sama ada kita mahu mengambil peluang ataupun tidak. Memetik daripada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, umatku seperti hujan, tidak diketahui mana yang paling baik, yang awal ataupun yang akhir. Lalu apalagi alasan untuk kita tidak bersemangat dan melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah, mari kita merangkumkan dengan rumusan-rumusan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan terus menuntut ilmu dari guru-guru yang mursyid, melakukan amal soleh dan jangan terlibat dengan perkara-perkara yang membawa fitnah. Dan yang kedua, sebagai umat Islam, berpeganglah dengan akidah dan keyakinan yang benar, bersyariat dengan betul dan berakhlak mulia di dalam berbagai dan cabaran semasa yang mendatang. Yang ketiga, jadikan diri kita sentiasa takutkan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa mengharapkan kepadanya demi kejayaan di dunia dan hari pembalasan kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya, dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati, melainkan kamu mati di dalam keadaan Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.